لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan marilah kita mengingati firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Walaupun agama mengajar kita, nas-nas di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kita bahawasanya akhirat merupakan kehidupan yang sebenar, sementara dunia merupakan kehidupan yang terlalu sementara. Pun begitu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang yang menyusun kehidupan di dunia ini dengan cara yang baik akan mendapat habuan yang besar pada hari akhirat kelak. Sementara orang-orang yang gagal untuk menyusun kehidupannya di dunia ini berkemungkinan besar akan gagal mendapat tempatnya yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat kelak. Allah sentiasa mengingatkan kita tentang dunia ini sebagai perhiasan, namun dalam masa yang sama Dia membenarkan kita untuk mengambil perhiasan dunia ini dengan cara yang halal. Bahkan Dia suruh kita menghiasi diri kita dengan pakaian yang baik, kehidupan yang tersusun, seperti mana yang dititah perintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mau datang ke masjid bersalat, disuruh kita mencari pakaian yang baik, disuruh kita mengambil pakaian yang indah, supaya dengan pakaian yang baik akan zahirnya penampilan yang baik kita di sisi pandang orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin, ambillah perhiasan kamu setiap kali pada waktu salat ataupun pada waktu sujud ataupun pada masjid. Yakni apabila kamu ingin menunaikan ibadah, kamu pakai pakaian yang baik. Sebahagian para ulama menyatakan khuzu zinatakum bermaksud kamu menutup aurat. Pun begitu perkataan zina, seperti mana yang disebut oleh ahli-ahli tafsir, ia lebih besar daripada sekadar menutup aurat. Bermaksud apabila seseorang pergi menunaikan salat, dia menyiapkan diri dengan pakaian yang cantik, yakni memakai yang sepatutnya. Datang ke masjid, satu hari 5 kali orang Islam bersalat, 5 kali sekurang-kurangnya khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin, maka ambillah pakaian kamu, ambillah perhiasan kamu bagi setiap kali sujud atau setiap kali bagi di sisi setiap kali masjid. Yani setiap kali kamu menunaikan ibadah, kamu memakai pakaian yang baik. Dalam erti kata yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang Islam
suruh hamba-hambanya. Allah menyebut, ya Bani Adam, wahai anak Adam, pakai yang cantik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung firman itu dengan menyatakan, wa kulu washrabu wala tusrifu, dan makan dan minumlah, jangan kamu melampaui batas. Pakai pakaian yang cantik, makan dan minum, tapi jangan melampaui batas. Jangan yang haram, jangan ambil yang halal melampaui batas. Jangan terlebih masinnya, jangan terlebih manisnya, jangan terlebih lemaknya. Kesemuanya diambil dengan cara yang sederhana. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, dan janganlah kamu melampaui batas. Kemudian Allah menyambung, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Allah menyatakan, qul man harrama zinatallah. Katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah? yakni Allah benarkan orang lelaki, wanita, hamba-hambanya memakai yang elok-elok, yang cantik-cantik. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Allati akhraja li'ibadihi, yang ia keluarkan kepada hamba-hambanya. Was-tayyibati minar rizq, dan rezeki-rezeki yang baik. Allah menyebut hal ini kerana ada agama-agama yang menganggap dengan diri yang kotor lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada agama yang tidak memotong kukunya, yang membiarkan rambutnya kusut masai, yang makan makanan-makanan yang buruk. Kononnya demikian, dengan cara yang selekeh itu mereka mendekatkan diri dengan Tuhan. Allah menyatakan, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan kepada hamba-hambanya dan rezeki yang baik. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Katakanlah, semua perhiasan Allah ini untuk orang beriman pada kehidupan dunia, yakni orang lain juga boleh berkongsi. Khalisatan yaumil qiyamah, semata-mata hanya untuk orang mukmin pada hari kiamat. Segala perhiasan yang indah tidak ada bagi orang yang tidak beriman pada hari kiamat. Di dunia berkongsi sama, muslim dan bukan muslim, beriman dan bukan beriman. Di hari akhirat segala perhiasan hanya untuk orang yang beriman. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya untuk kaum yang tahu. Maka agama ini bukan agama yang pengotor. Agama ini adalah agama yang bersih dan mahukan penganutnya menjadi orang yang bersih. Hari ini kita datang kepada solat pada hari Jumaat. Kita diajar adab datang pada hari Jumaat, supaya memakai pakaian dengan pakaian yang elok, supaya berwangi-wangian. Orang Islam tidak menunggu setahun dua kali untuk memakai pakaian yang elok. Mereka setiap minggu memerlukan pakaian yang elok. Bahkan setiap hari memerlukan pakaian yang elok. Yang elok itu bukan mesti yang baru, tetapi yang elok itu yang bersih dan elok pada pandangan orang lain. 5 kali satu hari datang solat berjamaah di masjid. Ataupun kalau ia pun gagal untuk 5 kali, beberapa kali satu hari ia datang solat berjamaah di masjid. Maka sentiasa orang Islam itu kemas, ada pakaiannya. Nabi SAW insan yang paling bertakwa dan sentiasa mengingati hari akhirat. Pun begitu baginda menyuruh baginda sendiri memakai pakaian yang sesuai dan cantik. Nabi SAW menyebut, albisu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dan pakailah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata, albisu min thiyabikumul bayad, pakai pakaian kamu yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena ia sebaik-baik pakaian kamu. Maka banyak kita lihat jubah yang putih, pakaian yang putih. Putih melambangkan orang yang menjaga. Karena bukan senang apabila orang pakai pakaian putih, melainkan dia terpaksa berhati-hati takut kotor pakaiannya. Apabila pakai pakaian putih, bererti sentiasa orang itu membasuh bajunya. Jika tidak, putih sudah tidak menjadi putih. Kemudian Nabi kata, kafankan mayat kamu di dalam pakaian yang putih. Maka orang yang pakai putih,
Kita lihat, kita pergi ke masjid, banyak jubah orang pakai putih. Cantik suasana. Dan apabila setitik kekotoran yang terkena pada pakaian putih, maka kita akan nampak bagaimana kekotoran itu. Tentu orang yang memakai putih itu akan membasuhnya. Menunjukkan betapa pakaian yang cantik itu disuruh oleh Nabi SAW. Ada orang apabila Nabi bercakap tentang orang yang sombong, Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang ada di dalam jantung hatinya sebesar zarah daripada sombong. Jadi ada sahabat yang dengar, dia susah hati dengan kenyataan Nabi. Dia bimbang, dia sombong. Pasal dia suka pakaian cantik. Biasanya orang tengok orang yang pakai cantik ni, kata orang kampung, belagak. Ataupun nampak dia macam sombong. Dia kata ar-rajul yuhibbu thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Satu orang yang sukakan baju cantik, suka kasut cantik, ni pun termasuk dalam sombong juga. Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan yang cantik. Al-kibr batrul haq wa ghamzun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Tapi perkataan Nabi apabila ditanya tentang orang yang suka pakaian cantik, Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Maka orang-orang yang sukakan kecantikan memenuhi sebagai hamba Allah yang baik, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Bahkan Al-Quran menyebut, dan kita selalu membaca dalam surah Ad-Duha, Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka kau ceritakanlah. Bukan cerita dengan sombong, aku kaya, tapi perlihatkanlah nikmat Tuhan pada dirimu, bahawa Allah telah memberi kurnia padamu. Dalam masa yang sama agama menghendaki balance, keseimbangan. Nak yang cantik tetapi tidak sombong dengan orang lain. Memakai yang elok tapi tidak bongkak dengan orang lain. Ini perkara yang diadunkan dalam jiwa Muslim. Sebab itu orang Islam sentiasa tampil dengan keelokan. Masjid mereka cantik, kampung mereka cantik, rumah mereka tersusun cantik, pakaian mereka cantik. Mereka menjadi umat yang senantiasa menjadi mercu, contoh, tanda bagi umat yang lain. Orang suka duduk dengan Muslim yang baik. Di dalam hadis Anas kata, ma syamamtu anbaran qad wala miskan wala syai'an atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma syamamtu anbara qad, aku tak pernah cium bau ambar. Ambar ni bau wangian ambar sama sekali. Wala miskan, tidak juga bau kasturi. Wala syai', tidak ada sesuatu atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih harum daripada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah itu sentiasa dalam keadaan harum. Dan demikianlah orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi tidak menolak pemberian pewangi kepadanya. Atar, apabila diberikan tib, wangian kepadanya, dia mengambilnya kerana dia sukakan kepada wangi-wangian. Maka orang yang datang ke masjid dalam keadaan wangian, orang yang pergi ke pejabat dalam keadaan wangian, orang yang hadir ke majlis orang dalam keadaan wangian, isteri kita yang ada di sisi kita, dia insan, dia bukan patung, dia ada perasaan suka dan benci. Jika suaminya sentiasa dalam keadaan bau yang tidak menyenangkan, maka dia tidak akan selesa dengan kehidupan. Maka disuruh berwangi-wangian. Kata Ibnu Abbas, aku bersolek untuk isteriku seperti mana dia bersolek untukku. Maka kita bersolek untuk diri isteri kita, dan dia bersolek untuk kita. Kita keluar dalam keadaan yang menunjukkan ciri sebagai seorang Muslim. Nabi SAW menyebut, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Jika tidak inda kulli wudu, jika tidak menjadi beban, jika tidak takut menjadi beban kepada umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka bersiwak, bersugi bagi setiap kali wudu. Dalam sebahagian riwayat inda kulli salah, bagi setiap kali waktu salat. Maksudnya setiap kali berwudu ambil bersugi, menjadi sunnah. Maka maksudnya orang Islam bersih penampilannya, bersih wajahnya, ada cahaya ahli ibadahnya, cantik elok pakaiannya, tersusun pakaiannya, wangi baunya, elok giginya. Kan kesemua ini diadunkan dalam kehidupan, dalam watak seorang Muslim. Maka tidak hairanlah bangsa Arab, Badui di padang pasir, yang sekian lama menjadi hamba kepada orang lain, yang tidak dibilang oleh sejarah, yang tidak ada apa-apa tamadun seperti Rom dan Parsi, tidak juga Cina dan India. Hanya dengan kedatangan seorang Nabi selepas 23 tahun, 20 tahun bertukar, selepas 13 tahun membentuk kerajaan, selepas 23 tahun menjadi empire, dan kemudian berkembang menjadi suatu kuasa besar dan tamadun sejarah yang dikenang oleh manusia. Bukan dengan senjata, bukan dengan membunuh orang, tetapi dengan disebut oleh orang penampilan yang baik, sikap yang baik. Eropah mengenang apa yang telah dilakukan oleh umat Islam di Andalus. Sesiapa yang melawat Spain pada hari ini, walaupun orang Islam ramai yang hanya mengetahui tentang Spanyol dan melupai apa yang telah dibina oleh umat Islam di Andalus, yang telah dibina di Cordova, Cordoba, yang dibina di wilayah-wilayah Eropah. Tamadun yang hebat, pembinaan yang cantik sebagai pelambangan kepada agama yang menyukai kecantikan dan keindahan. Maka sepatutnya masjid-masjid yang ada di dalam negeri Perlis ini, semuanya masjid-masjid yang melambangkan sunnah Nabi SAW. Cantik nyusunannya, bersih kapet yang kita masuk di dalamnya, elok bilik airnya, tersusun caranya, dan ada peraturan yang baik, wangi apabila kita harum apabila masuk ke dalam ruang solatnya. Jika itu tidak dipenuhi, maka kita tidak memenuhi sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah Nabi itu bukan sekadar datang bersalat berjamaah sahaja, ataupun sekadar sunnah-sunnah lain seperti memakai jubah dan seumpamanya. Jubah itu merupakan hanyalah sunnah jibiliyah, hanyalah merupakan sunnah yang disifatkan kearaban Nabi SAW. Sesiapa yang mau pakai boleh memakainya, sesiapa yang tidak mau memakai tidak mengurangkan sedikit pun daripada nilai imannya. Tetapi kebersihan merupakan suruhan agama, tetapi sikap yang kemas merupakan suruhan agama. Kerana itu, untuk menjadi umat yang baik, mereka berdisiplin dari segi pakaian, penonjolan rumah tempat tinggal mereka. Barulah kita dapat menjadi umat yang berkualiti di dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua pada setiap kali menunaikan salat Jumaat ini mengingati sunnah Nabi SAW dan melakukan koreksi bagi yang memberi khutbah dan juga yang mendengar khutbah. Kita sampaikan apa yang kita dengar,
kepada kaum keluarga kita, khususnya isteri kita yang tidak hadir. Kerana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menguruskan wanita. Jika lelaki hadir ke Jumaat kemudian gagal memberitahu kepada isterinya apa yang ia dengar pada hari Jumaat, supaya semua keluarganya dapat memanfaat daripada apa yang disampaikan, maka ia kurang qawwam. Ia tidak melaksanakan cirinya sebagai seorang pimpinan dalam keluarganya. Antara pesanan Nabi SAW dalam hadis, Nabi menyatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if, wa fi kulli khairin ahris ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Hadis ni ada panjang lagi, tetapi saya nak sebut bahagian itu. Nabi kata al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah suka dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun wa fi kulli khair, walaupun kesemuanya ada kebaikan, kerana orang tu dia lemah tapi ada kebaikan yang lain. Namun agama sukakan penampilan yang menunjukkan kita sihat dan kuat, melainkan kita sakit yang telah diuji oleh Allah. Tetapi jika sengaja kita melemahkan diri, Nabi kata ihris ala ma yanfa'uk, jaga-jaga, ambil perhatian, bersungguh kepada apa yang memberi manfaat padamu. Wasta'in billah wala ta'jiz, minta pertolongan dengan Allah, jangan lemah. Kadang-kadang orang dia tak lemah, dia melemahkan diri, dia malas, dia duduk di rumah dia, banyak perkara. Orang lain datang ke negara ini, ada yang terpaksa pohon visa nak masuk ke dalam negara bekerja, ribuan mereka bayar daripada negeri mereka kerana nak sampai ke Malaysia, bukan nak makan angin, tapi nak bekerja kerana nak mendapat habuan daripada kehidupan dunia. Yang ada dalam negara kita terdiri daripada orang muda dan masih sihat sebahagiannya, tidak bekerja dan tak ada kerja, dan kemudian bersungut terhadap diri sendiri dan menyusahkan masyarakat dan meminta-minta di sana sini. Kadang-kala mereka beratur untuk meminta, sedangkan tubuh mereka masih sihat. Walaupunlah pihak zakat dan seumpamanya kadang-kala tidak dapat untuk mengenal pasti kesemuanya. Ada orang yang memang sihat, dia berwatak tidak sihat, lalu dia datang mengambil, dia dapat habuannya. Namun Allah mengetahui sama ada ia berhak ataupun tidak berhak. Paling duka cita, kita duduk di rumah kita, kita tidak bekerja, kita bazirkan seharian masa kita di kedai kopi dan di mana-mana, kita mengulas seluruh dunia, kita gagal menguruskan diri kita sendiri. Lalu apabila kita tidak bekerja, kita tidak produktif, tidak menghasilkan, masyarakat menjadi lemah, pendapatan keluarga menjadi sedikit, dan rumah kita tak dibesarkan. Kita kata berpada, tidaklah juga kita itu soleh amalannya di dunia, untuk amalan kita ke akhirat, tidaklah juga kita hidup dengan baik di dunia ini. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Maka sebab itu Nabi menyuruh kita menjadi orang yang bekerja, orang yang mampu. Jangan duduk di rumah tanpa sebab, jangan hanya duduk tanpa ada pendapatan. Maka keluarlah. Kadang-kala tanah ada, kita terpaksa membeli daripada orang lain sebahagian benda yang boleh kita tanam di belakang rumah kita. Ada orang yang mendapat bantuan rumah, dan Perlis ini antara negeri yang paling tinggi Majlis Agama Islam memberikan rumah. Rumah yang diberi pun gagal untuk dibersihkan sendiri. Halaman rumah pun gagal untuk disapu supaya bersih. Plastik dan sampah dicampak di dalam sungai dan air, sehingga keadaan pemandangan negeri menjadi rosak. Itulah orang yang malas, bukan saja merosakkan dirinya, merosakkan persekitarannya. Sampah pun malas nak dibuang di tempat yang betul. Sebab itu agama ini bukan soal datang ke masjid hari Jumaat ataupun di waktu salat saja. Bukan soal tidak berzina dan minum arak dan judi sahaja. Agama merupakan soal mendisiplinkan diri menjadi hamba Tuhan. Bagaimana untuk menjadi hamba Tuhan yang betul di atas dunia ini?
supaya kita menguruskan setiap apa yang diberi oleh Tuhan dengan cara yang betul. Dan inilah peranan kita dan peranan institusi Jumaat ini juga, supaya kita mengingatkan antara satu sama lain dan memberitahu kaum keluarga kita supaya menjadi mukminin yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan salam kepada Nabi. Nabi SAW menyebut, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Dan sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali dan dipadamkan kepadanya darinya 10 kejahatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin, Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Wadud, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan di antara kami, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebar cinta dan kasih yang Engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.